Maknanya orang datang ni untuk apa? Dapat berkat. Nak solat jenazah orang yang soleh. Solat jenazah orang soleh ni untung dia panggil berkat yang datang daripada waktu mana dia masih lagi hidup. Maksudnya jasad dia tu masih lagi atas dunia. Orang nak ambil kesempatan terakhir jasad di atas dunia ni, kita ambil berkat daripada yang dinamakan dengan solat jenazah yang dinamakan orang yang soleh ini sendiri. Anda sebut banyak kali kan pada jemaah ni, dalam hidup kita ni, di antara benda yang kita kena kejar biar dapat sebelum kita mati ialah kejar keberkatan. Kejar keberkatan. Dalam hidup ni, dia ada beberapa perkara yang alim ulama susun. Dalam hidup kita ni, kita kena kejar apa? Kejar ilmu. Kejar yang kedua, kejar keampunan. Yang ketiga, kejar yang disebut dengan hidayah. Hidayah yang datang daripada Allah. Antara yang kita kejar dalam hidup ni, ialah kejar keberkatan. Waktu tiap-tiap kali mana pagi kita ni, kita bangun subuh je, mulut kita baca doa. Wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, tolong berkatkanlah dengan segala apa yang kamu bagi pada kami, ya Allah. Ini biar berkat. Berkat-berkat ni orang Melayu kita, dia diajar oleh agama kita biar kita dapat berkat. Nak makan biar berkat. Rumah biar berkat. Bila orang berumah tangga kan, kita pergi berjumpa dengan dia, kita akan baca doa. Barakallahu lakuma wa barak alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Ni doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang berumah tangga je sebut barakallahu lakuma, biar Allah berkatlah pada kamu berdua. Wa barak alaikuma, diberkati dalam hidup di antara kamu berdua. Wa jama'a bainakuma fil khair, Allah kumpulkan kamu berdua dalam keadaan penuh dengan kebaikan. Ini doa kita kan. Keberkatan dipanggil demikian. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Hadirin yang dihormati sekalian, terima kasih pada Ustazah Sabariah yang sesuai namanya Sabariah. Kemudian daripada Jais yang telah cerita pada kita tentang mengenai ancaman yang sedang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini yang disebut dengan ancaman akidah. Ancaman akidah ni merupakan satu perkara yang bahaya pada diri kita kalau kita terjebak dengan pahaman-pahaman yang disebut sebentar tadi. Pahaman ini termasuk pahaman liberal. Pahaman yang sedang menyerap masuk di kalangan kita ini, yang sentiasa kita belajar bahawa kalau kita terlibat dengan pahaman ini, maka kematian kita menjadi su'ul khatimah. Dia akan jadi demikian. Lalu kita diajar supaya di antara perkara yang besar kita kena jaga dalam hidup kita ni, jaga keyakinan kita. Yang sentiasa saya sebut dekat sini, ulang pada jemaah, di antara perkara yang kita kena jaga sangat dalam hidup kita ni ialah jaganya keyakinan kita. Jangan kita ni terjebak dengan keyakinan selain daripada Islam. Sebab tu tajuk tadi itu merupakan tajuk yang penting sangat untuk jemaah-jemaah hadam di kalangan kita dan keluarga kita. Jangan sampai peringkat kitanya bila kita meninggal dunia ataupun keluarga kita meninggal dunia, kita menyesal. Menyesal kenapa? Kerana kita tak sedar yang kita ni dalam keadaan sesat rupa-rupanya. Kita terjebak dengan kumpulan-kumpulan aliran-aliran pemikiran manusia yang sesat atas dunia ini sendiri. Kita kadang-kadang kita tak sedar kita dah berada dalam kelompok mereka ini.
kelompok yang disebut dengan kelompok-kelompok yang sesat di atas muka bumi ini. Rasulullah sebut, umat aku akan berpecah kepada 73 puak. Rasulullah sebut demikian. 73 puak ni, 72 tu terhumban ke dalam neraka Allah. Kecuali satu saja. Ma ana wa ashabi. Rasulullah kata, mereka yang bersama dengan aku dan juga sahabat-sahabat aku. Yang disebut dengan, Rasulullah sebut terus, kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah sebut demikian. Kalau kamu nak selamat, kamu kena duduk dengan ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah gambarkan demikian. Siapa ahli sunnah wal jamaah ni? Sahabat tanya Rasulullah. Lalu dia jawab, ma ana wa ashabi. Apa yang aku bawa dan juga sahabat-sahabat aku tunjukkan. Ini dipanggil demikian. Jadi aliran pemikiran yang sedang masuk, yang digambarkan oleh Ustazah sebentar tadi, yang tunjuk dengan slide dan sebagainya tadi, menunjukkan bagaimana kita kena jaga pada diri kita ni. Jangan kita sampai peringkat, kita ni sampai peringkat bila kita meninggal dunia, dalam keadaan kita ni rosak keyakinan kita pada Islam. Saya sentiasa sebut pada jemaah kan, sebelum daripada kita meninggal dunia ni, biar kita jaga 3 perkara je. 3 perkara ni keutamaan dalam hidup kita ni. Yang pertama, jaga yang disebut dengan keyakinan, akidah. Jaga akidah kita ni, jangan rosak. Kita dengan Islam, jangan terima selain daripada Islam. Dalam bab ekonomi, jangan terima ekonomi selain daripada Islam. Dalam bab politik, jangan terima selain politik Islam. Dalam bab sosial, jangan terima sosial selain daripada Islam. Semua benda kita buat mesti dengan Islam. Ini dipesan oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang Muslim. Yang keduanya, yang kita kena jaga ibadah. Jaga ibadah. Jaga ibadah ni pun kena jaga juga. Ana sebut di antara orang kita tak pandai nak jaga ibadah, ialah di antaranya kita tak pandai nak manage harta. Nak susun harta kita. Ramai orang kita ni dalam bab ibadah, dia sibuk kumpul harta dia. Bila sampai saat dia mati, dia tak sempat nak alihkan harta dia ke akhirat Allah. Yang ni yang satu kesilapan juga dalam hidup kita. Kita hidup ni mengumpul harta, kumpul harta. Tapi bila kita mati, harta kita tertinggal di dunia. Kita tak sempat nak alihkan harta kita ke akhirat Allah. Yang ni yang menyebabkan kerugian pada kita. Jangan begitu dalam kita beribadah. Dalam beribadah ni, dah kita kumpul harta, dekat kita nak meninggal dunia, kena alihlah harta benda kita ni. Kena pandai kita uruskan balik, alihkan ke akhirat. Jangan berhenti dengan dunia saja. Ramai dah orang kita ni meninggal dunia, saat mana harta dia dalam akaun bank beribu-ribu lagi yang tidak dituntut, yang tidak dialihkan. Yang ni rugi. Akhirnya bank alihkan ke bank negara dipanggil. Harta kita tak ada orang tuntut kan? Cuba tanya pegawai bank. Pegawai bank disebut ramai orang yang dia buka akaun senyap-senyap. Dia tak bagi tahu pada isteri dia, tak bagi tahu pada anak dia, tak bagi tahu. Misal contohnya. Kemudian dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, orang tak tuntut. Tak ada siapa pun tuntut harta dia ni. Lalu oleh kerana tak ada tuntutan, lama-lama duit ni serah balik pada wang yang tidak dituntut. Bila demikian, kita dalam kubur kena jawab ke? Kena jawab. Kita dalam kubur kena jawab. Manakala terhadap harta benda ni, kenapa kamu tak bagi tahu? Kenapa kamu begini? Nak bagi tahu macam mana orang yang hidup? Ini di antara orang yang tak pandai manage dipanggil. Jangan demikian dalam hidup. Belum kita menghadap depan Allah ni, alihkan terus. Alihkan terus harta benda kita ni kepada akhirat Allah. Jangan kita simpan untuk dunia. Bila kita simpan untuk dunia, kita akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ramai orang yang dia tak sempat alih pun, orang keluarga dia tahu. Keluarga dia pun tuntut. Berlaku perbalahan. Ibu buat tuntutan. Kemudian isteri buat tuntutan. Kemudian kita tengok kan, ramai mana kes-kes yang berlaku di mahkamah. Di saat mana dia meninggal dunia, tuntutan itu berlaku. Tuntut, masing-masing tuntut. Kenapa? Kematian dia mengejut. Bila kematian dia mengejut, dia tak sempat nak alih aset dia ni kepada dipanggil akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alih aset ni penting. Perhatikan. Antaranya, cara bagaimana Allah nak suruh kita alihkan aset kita ni. Antaranya, kita hibah.
Awal-awal lagi, belum kita meninggal dunia, bagi terus. Ni bahagian anak kita yang ni. Bahagian yang ni. Bagi terus. Bahagian dia. Dan kita sebut ni bahagian saya. Untuk nak bawa ke akhirat Allah. Ni bahagian kita nak bawa ke akhirat Allah. Apa dia? Kita katalah duit 200,000, 300,000. Yang ni pergi berjumpa dengan masjid, bagi tahu pada masjid, saya ada dana sekian. Saya nak sumbangkan pada masjid, buatlah pembinaan masjid misal contohnya. Buatlah apa saja. Ni masjid, pergi berjumpa dengan, payah berjumpa dengan anak sendiri, senang katanya. Bagi je dana tu, kita nak buat masjid, senang katanya. Nak buat sekolah, nak buat tahfiz, nak bangunkan anak-anak pelajar ini sendiri. Ni dipanggil, bila kita boleh pergi pejabat agama, pergi ke Baitul Mal, pergi ke bahagian ni bahagian saya nak alihkan ke akhirat Allah. Nak alihkan ke akhirat Allah. Bila kita di akhirat, kita jumpa baliklah barang yang kita bagi ni. Jangan pula sampai di akhirat, kita je tak jumpa barang kita. Harta benda kita. Ramai orang kita begitu. Buat rumah sewa. Rumah sewa banyak je. Bila dia meninggal dunia, dia tinggal dekat dunia. Dia tak alihkan untuk akhirat. Patutnya, dia pergilah masjid, bagi tahu pada masjid. Saya ada rumah sewa sekian. Saya nak serah pada masjid. Senang ceritanya, untuk rumah ni, sebuah, saya nak wakafkan untuk masjid. Jadi, masjid ambillah daripada duit sewaan ini, tiap-tiap bulan untuk masjid. Ni maknanya banyak manfaat lah. Jumpa dengan ahli jawatan kuasa pengajian ini misal contohnya. Ambil duit ni, saya nak buat bayaran, saya nak bagi sikit sagu hati pada ustaz-ustaz. Tiap kali mana dia mengajar, saya bagi sagu hati. Naiklah sikit sagu hati kita, dia panggil. Nak sebutnya gambaran pada kitanya, benda yang kita boleh buat manfaat untuk akhirat. Walaupun kita nampak untunglah ustaz, untunglah masjid, untunglah. Tak, sebenarnya untung kita. Untung apa dia? Di akhirat nanti kita berjumpa balik barang yang kita bagi tadi. Ada jemaah-jemaah yang berjumpa dengannya, dia bagi barang kemas, misal contohnya. Bagi barang kemas, kita tengok Allah barang. Dia kata, ustaz, saya nak suruh ustaz buat masjid lah ni, barang kemas ni. Kita tanya, banyaknya barang kemas ni. Dia pun jawab balik, ustaz jangan tanya banyak, dia sebut. Dia sebut demikian. Kalau ustaz tanya banyak, saya ambil balik, dia sebut. Nak sebutnya, ada yang jenis demikian. Kenapa? Kalau kita tanya, kenapa dia sanggup buat demikian? Jawabnya, kerana apa dia? Kerana dia tahu, barang ni, dia akan jumpa balik di akhirat. Ni gambaran dua yang jaga ibadah, dia panggil. Jaga sebelum kita meninggal dunia, yang ni ramai di kalangan kita tak terjaga. Jaga ibadah apa dia? Solat. Orang kita tak jaga solat. Dalam hidup kita ni lagi tua, lagi cuai terhadap solat. Lagi kita berumur dalam hidup kita, lagi kita ni malas nak solat. Menjaga solat. Solat apa dia? Solat tahajud malam. Solat duha. Solat sunat yang kita kena tambah. Solat fardu tu satu dalam hidup kita je. Kemudian lepas pada tu, amalan-amalan yang lain. Apa dia lagi? Baca Quran. Ana sebut banyak kali. Baca Quran ni, kalau siapa yang tak boleh baca Quran tu, dia salin balik Quran. Salin balik Quran. Nak suruh kita jaga kita supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, tolong jaga akhlak. Tolong jaga akhlak. Dalam hidup kita ni, jaga tingkah laku kita. Tanda kita berakhlak, kita banyak bertaubat. Bila kita banyak bertaubat, kita ni sentiasa terjaga akhlak kita ni. Manakala dalam masa yang samanya, kita akan terjaga banyak benda. Bila kita sentiasa bertaubat, akhlak kita akan tersusun dalam hidup. Sebab tu Islam disuruh hidup kita ni sentiasa bertaubat pada Allah. Sebanyak mana bertaubat pada Allah? Sebanyak 70 kali sehari. 70 kali sehari ni menjadi amalan rutin dalam hidup kita. Jalan, ya Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Allah rabbighfirli. Mulut kita ni sebut, ya Allah ampun. Wa tub alaina. Aku taubat. Maka terimalah taubat kami ni ya Allah. Kemudian kita ni, mulut kita ni sebut, jalan kita hidupnya sentiasa taubat dalam hidup. Tu 3 perkara dia panggil demikian. Sehingga kan dia nak berkait ni. Sehingga kan bila kita mati, orang tahu kita ni ahli syurga. Orang tahu kita ni ahli syurga. Macam mana tanda ahli syurga ni? Ni yang kita sedang bincang. Yang sedang kita bincang ni. Di antara tanda-tanda ahli syurga dan juga ahli neraka. Dan yang terakhir, disebutnya lagi, Qasim bin Asbagh meriwayatkan daripada Ahmad bin Zuhair.
daripada Muhammad bin Yazid Ar-Rifai. Dia berkata, ketika Amru bin Qais meninggal dunia. Amru bin Qais ni di antara orang yang soleh di kalangan sahabat-sahabat. Bila Amru bin Qais ini meninggal dunia, sebut sebuah daerah di Parsi, di Iran, penuh dengan orang jumlahnya tidak terkira mengelilingi jenazahnya. Ni di antara tanda-tanda ahli syurga. Bila kita meninggal dunia, orang datang ramai. Orang datang ramai. Bukan orang je, dengan malaikat-malaikat pun datang. Datang untuk apa? Datang untuk membacakan doa untuk kita. Ni di antara tanda ahli syurga. Kalau para hadirin sekalian meninggal dunia, di kalangan keluarga kita meninggal dunia, cuba tengok orang datang tu seramai mana. Kalau kita dapati orang datang entah daripada mana-mana datang. Datang untuk nak mengiringi jenazah kita ke kubur. Tanda kita ni ahli syurga Allah. Tanda ahli syurga Allah yang disebut oleh Tuan kitab kita ni lah. Datang orang mengelilingi jenazahnya. Ketika mana telah dikebumikan, mereka tidak melihat seorang pun. Maknanya tak dikenali pun. Orang-orang yang datang tu, tak dikenali pun yang datang. Datang penuh orang. Ini dalam sejarah umat manusia lah. Kalau kita sampai tahap kematian kita ni, terutama yang datang tersebut, di kalangan orang soleh. Orang soleh datang. Confirm dah. Dia ni ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan pada orang soleh ni, kematian dia dicemburui di kalangan orang-orang soleh yang lain. Maknanya, bila dia meninggal dunia tu, diiringi ramai je. Jenazahnya untuk disolatkan pun ramai, dan juga yang disebut dengan kematian dia tu pun disebut dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di atas dunia. Meninggal dunia yang nak suruh confirm ramai ni kat mana? Meninggal dunia kat Mekah, Madinah. Para hadirin sekalian, meninggal dunia di Mekah, Madinah. Entah mana-mana orang yang solat jenazah kita. Nak sebut ni gambaran waktu mana kita meninggal dunia di Mekah, Madinah. Waktu tersebut orang solat jenazah ni, kita boleh bayang, budak-budak kecil pun solat. Orang perempuan pun solat. Semua solat jenazah kita. Saat mana kita menghadap depan Allah. Kalau di Malaysia kita ni, kalau meninggal dunia kan, siapa je yang solat? Kadang-kadang ada orang yang bawa jenazah ke masjid, ada dah tak sampai satu sah pun nak semayang jenazah kita. Tanda apa? Tanda kita jauh kan dengan orang ramai. Kalau kamu dekat dengan orang, manfaat pada orang, menandakan orang yang akan datang berduyun-duyun untuk mensolatkan jenazah kamu. Ar-Rifai berkata, aku mendengar ini daripada orang yang ramainya, tidak terkira daripada Sufyan Ats-Tsauri. Yang ramai datang ziarah yang disebut dengan kematian Amru bin Qais ni, Sufyan Ats-Tsauri, wali Allah juga. Dia sebut apa dia? Dia ni wali Allah, Sufyan Ats-Tsauri ni. Di antara orang yang soleh, di kalangan orang soleh. Dia kata, Sufyan Ats-Tsauri kata, aku tengok waktu mana Amru bin Qais ni meninggal dunia, ramainya orang. Ramai sungguh orang. Dia sebut demikian. Ramainya orang mengharapkan keberkatan dengan melihat Amru bin Qais itu sendiri. Maknanya orang datang ni untuk apa? Dapat berkat. Nak solat jenazah orang yang soleh. Solat jenazah orang soleh ni untung dia panggil berkat yang datang daripada waktu mana dia masih lagi hidup. Maksudnya jasad dia tu masih lagi atas dunia. Orang nak ambil kesempatan terakhir jasad di atas dunia ni, kita ambil berkat daripada yang dinamakan dengan solat jenazah yang dinamakan orang yang soleh ini sendiri. Anda sebut banyak kali kan pada jemaah ni, dalam hidup kita ni, di antara benda yang kita kena kejar biar dapat sebelum kita mati ialah kejar keberkatan. Kejar keberkatan. Dalam hidup ni, dia ada beberapa perkara yang alim ulama susun. Dalam hidup kita ni, kita kena kejar apa? Kejar ilmu. Kejar yang kedua, kejar keampunan. Yang ketiga, kejar yang disebut dengan hidayah. Hidayah yang datang daripada Allah. Antara yang kita kejar dalam hidup ni, ialah kejar keberkatan. Waktu tiap-tiap kali mana pagi kita ni, kita bangun subuh je, mulut kita baca doa. Wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, tolong berkatkanlah dengan segala apa yang kamu bagi pada kami, ya Allah. Ini biar berkat. Berkat-berkat ni orang Melayu kita, dia diajar oleh agama kita biar kita dapat berkat. Nak makan biar berkat.
Rumah biar berkat. Bila orang berumah tangga kan, kita pergi berjumpa dengan dia, kita akan baca doa. Barakallahu lakuma wa barak alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Ni doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang berumah tangga je sebut barakallahu lakuma, biar Allah berkatlah pada kamu berdua. Wa barak alaikuma, diberkati dalam hidup di antara kamu berdua. Wa jama'a bainakuma fil khair, Allah kumpulkan kamu berdua dalam keadaan penuh dengan kebaikan. Ini doa kita kan. Keberkatan dipanggil demikian. Ini orang Melayu kita, dia doa, saya doakan kamu bahagia sehingga ke anak cucu. Itu doa kita. Doa orang Melayu itu. Sampai pada cicit cerai-berai dia. Doa bahagia sampai anak cucu je dipanggil. Yang terakhir ni kita sebut til jannah. Til jannah. Tu bahasa moden sikit dia panggil. Nak sebutnya biar sampai ke syurga Allah. Walaupun sekalipun doa yang Rasulullah ajar, baca doa barakallahu lakuma, keberkatan Allah pada kamu berdua. Berkat ni apa dia? Berkat. Kalau kita kata kenapa sampai kena dapat berkat? Berkat ni sesuatu yang sikit tetapi dirasakan banyak. Sesuatu yang sempit tetapi dirasakan luas. Sikit je kita makan kurma sebiji sebelum mandi subuh untuk bersahur, boleh bertahan sampai pada maghrib. Tanda berkat. Rasulullah kata, tasahharu walau bitamratin fa innaha barakah. Bersahurlah walaupun dengan sebiji kurma. Rasulullah pesan. Kerana di sana ada keberkatan. Sebiji je kurma, tapi boleh bertahan sampai maghrib. Nak sebutnya gambaran bagaimana berkat. Cuba kita makan juga kurma. Makan kurma sebiji ataupun 5 biji lepas pada subuh. Tak boleh bertahan sampai maghrib. Tak boleh tahan. Makan 5 biji tu, tengah hari tu ketar tangan-tangan. Dah mula lapar dah kita melilau kita. Nak sebutnya, bezakan dengan kamu makan sebelum mandi subuh. Sebelum mandi subuh, kamu niat untuk bersahur. Bila niat bersahur, Rasulullah kata, tasahharu walau bitamratin. Bersahurlah walaupun dengan sebiji kurma. Fa innaha barakah. Kerana dengan sebiji kurma tu berkat. Berkat tu apa dia? Sikit tapi rasa banyak. Sempit tapi dirasakan luas. Ramadan misal contohnya. Ramadan tu 30 hari. Kita dalam mula-mula masuk Ramadan tu, kita kata Allah 30 hari ni. Kita nak bertahan ni, nak bertahan 30 hari. Bila hari yang ke-20, 21, 22 tu, rasa cepat je Ramadan. Dia akan jadi demikian. Macam majlis kita ni kan. Majlis ilmu kita ni. Kita rasa baru je mula kuliah ni. Ni dah pukul 11.30 dah. Kata. Dia akan jadi demikian. Nak kena berhenti dah ni. Baru je belajar sekejap tadi. Nak gambarkan pada kita. Tanda apa dia? Berkat. Berkat ni sesuatu yang sempit tetapi dirasakan luas. Sesuatu yang panjang tetapi dirasakan singkat. Pada diri kita. Ni berkat. Kadang-kadang kan kalau kita jalan permusafiran, kita borak dengan sahabat kita yang duduk sebelah kita. Sedang sampai. Kita tanya berapa kilometer ni? Kita berjalan. Dia kata 300 kilometer. 300 kilometer. Borak sepanjang ini kita sebut. Tapi nak sebutnya berkat. Bila kita borak benda yang kita cakap tu, benda yang penuh kebaikan, menyebabkan di waktu ini kita rasa sekejap je. Tapi cuba kita yang tak ada berkat. Kita duduk atas kereta, senyap je suami isteri. Masing-masing memalingkan wajah. Tengok sebelah kiri. Suami pula driver kerah je kat depan. Misal contohnya. Tak ada berkat langsung kan. Rasa perjalanan tu panjang. Anak akan sibuk tanya. Anak akan tanya, lambat lagi ke nak sampai ni bah. Kita jawab, tak lama dah, dekat dah. Kita sebut. Demikian. Maknanya apa dia? Ni mesti perjalanan tak berkat. Perjalanan yang berkat, dirasakan penuh dengan kenikmatan. Allah jadikan demikian. Rumah tangga sama je. Rumah tangga kita, kalau rumah tangga kita berkat kan, rasa sentiasa sonok je rumah tangga kita. Gembira je. Tapi, kalau rumah tangga yang tak berkat, rasa hambar dan kosong je. Duduk memandang, lambat lagi ke orang tua ni nak mati. Sibuk kita tanya demikian. Padahal, kita doakan untuk diri kita. Nak gambarkan apa dia? Kehidupan yang penuh dengan kebosanan. Yang ni tanda tak berkat. Anda berjumpa dengan beberapa orang isteri,
orang perempuan ini datang mengadu. Dia kata, Ustaz, saya ni, kalau saya mati, saya dah tahu dah pada suami saya. Saya tak nak awak jadi suami saya lagi. Dia sebut demikian. Anda kata, kenapa sebut demikian? Saya bosan dengan suami macam ni. Suami yang duduk kat rumah, saya yang cari rezeki. Saya yang terpaksa membesarkan anak-anak. Suami ni relax je dia. Dia bukannya tak tahu dia kena kerja, tapi dia tak kerja, Ustaz. Dia duduk kat rumah. Saya di akhirat nanti, saya bagi tahu dah pada dia, saya tak nak awak jadi suami saya lagi. Sedap dia sebut demikian. Ni kalau kita hurai panjang lagi tu cerita dia. Tapi nak sebut ni rumah tangga yang tak berkat. Rumah tangga yang berkat, Allah jadikan kehidupan saling mendoa dan mendoa di kalangan kita. Doakan saya biar agar saya ahli syurga Allah. Kemudian suami pun sebut, doakan saya biar saya jadi ahli syurga Allah. Maknanya saling kita rasa indah. Bila meninggal dunia salah seorang di kalangan kita, rasa sekejap je kita berumah tangga. Maknanya sekejap je kita menumpang rasa kasih dan sayang dalam kekeluargaan kita. Ini kenapa dia? Keberkatan. Hidup ni biar dia dapat berkat. Nah, yang di antara benda yang berkat yang perlu kita dapat ialah bila orang soleh yang meninggal dunia, kita datang untuk kitanya mendapatkan keberkatan dengan kesalehan yang ada pada diri kita tersebut. Sebab tu para hadirin sekalian, dalam hidup kita ni, kitanya biar kita ni jadi orang soleh. Jangan tunggu kita nak berkawan dengan orang soleh je. Biar kita ni jadi soleh, orang lain semua nak berkawan dengan kita. Itu kedudukan yang mesti ada pada diri kita. Jangan kita sentiasa tengok orang tu soleh, orang tu soleh. Kita sendiri tak soleh. Yang ni yang menyebabkan kita ni rugi pada diri kita. Jangan tunggu orang lain yang soleh, biar kita yang jadi soleh. Bila kita yang soleh dan solehah, orang akan tumpang naknya kebaikan-kebaikan yang ada pada diri dia ini sendiri. Itu cara yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Di antaranya Amru bin Qais ini sendiri, yang menyebabkan Sufyan As-Sauri sebut, orang datang ramai mengharapkan keberkatan melihat Amru bin Qais itu. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu meninggal dunia, ramainya orang Muslim yang mensolatkannya. Orang yang datang sembahyang mensolatkan jenazah Imam Ahmad bin Hanbal ini, Khalifah Al-Mutawakkil memerintahkan agar mengamati tempat solat di sana, dan dia berjaya mencatat terdapat lebih kurang 2,300,000 tempat yang datang. 2,300,000 tempat yang datang. Ketika berita kematiannya tersebar, manusia daripada berbagai negeri datang dan solat di atas kuburnya. Ini sampai tahap demikian. 2 juta orang datang. 2.3 juta yang datang mensolatkan jenazah Imam Ahmad bin Hanbal. Tu siapa yang kira tu? Yang disebut dengan Khalifah Al-Mutawakkil. Dia suruh kira ramai mana yang datang. Kira yang datang tu tak dapat dapati 2.3 juta orang. 2,300,000 orang yang datang mensolatkan jenazah ni. Para hadirin sekalian, bayang kalau orang semua sebut Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, tolong ampunkan dosa dia. Semua 2.3 juta orang yang sebut Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, tolong ampunkan dosa dia. Terampunlah dosa dia. Ini di sudut amalan yang kita lakukan itu sendiri. Tambah dalam orang yang hidup tu, ada orang soleh yang doa dia dimustajab di sisi Allah. Lagilah dipanggil kebaikan yang dapat pada kita. Suatu anda nak pesan pada jemaah ya. Kalau ada di kalangan jemaah kita meninggal dunia, tolong bagi tahu. Tolong bagi tahu di kalangan yang datang ni, tolong maklum bagi tahu pada di kalangan kita ni, supaya paling tidak kalaupun kita tak sempat hadir, kita boleh baca doa. Kita baca doa. Yang ni untunglah pada kita. Kita dah meninggal dunia tapi pahala doa tu sampai pada kita. Sebab tu anda sentiasa sebut, di hujung kuliah kita baca doa. Doa ni untuk siapa? Yang hidup dan yang dah meninggal dunia di kalangan kita. Jemaah-jemaah yang istiqamah belajar, datang tiap-tiap pagi Jumaat begini. Bila dah masuk dalam kubur nanti, tiap pagi Jumaat dia dapat pahala. Dapat pahala dia. Masuk dalam kubur tu, pagi Jumaat datang cahaya yang indah pada dia. Kenapa? Ni datang daripada mana? Masjid Al-Falah. Ni kenapa datang daripada Masjid Al-Falah?
kat Salwa baru kuliah dia panggil. Misal contohnya. Baru demikian, tak apalah. Dapat pahala dah kitanya. Kemudian dengar, kerana tiap-tiap pagi Jumaat, kita ni dengar kuliah pada diri kita. Walaupun kita datang kadang-kadang yang disebut oleh ustaz tu kita tak berapa faham pun, tapi kita dapat pahala yang diajar dan disebut tersebut. Tak percaya, cuba try mati tak. Masuk dalam kubur nanti, oh betul lah yang ustaz sebut. Ini keuntungan pada kita dah. Ketika mana Sa'ad Al-Auza'i radhiyallahu anhu, Sa'ad Al-Auza'i meninggal dunia, manusia yang berkumpul untuk menyolatkannya tidak terkira bilangannya. Diriwayatkan lebih kurang 30,000 orang kafir zimmi Yahudi dan Kristian memeluk Islam kerana melihat ramainya manusia yang berkumpul dan melihat peristiwa yang menakjubkan pada hari itu. Kematian orang yang Sa'ad Al-Auza'i ni sendiri. Al-Auza'i ni di antara Imam Auza'i. Imam Auza'i ni di antara orang yang soleh lah. Dan dianya bila anak dia tu Sa'ad tu pun soleh juga. Al-Auza'i tu pun soleh. Kemudian anak dia pun soleh juga. Dua-dua tersebut bila dia meninggal dunia tu, Sa'ad ni meninggal dunia, lebih kurang 30,000 orang kafir masuk Islam. Nak sebutnya kerana apa dia? Kerana tengok jenazah dia. Cara orang Islam. Kerana kematian ini menjadi pengajaran pada orang yang hidup. Mati-mati ini jadi ilmu. Orang kafir, dia sentiasa takjub tengok bagaimana kematian orang Islam. Dia, walaupun dia buat macam-macam cara. Orang kafir kan, bila mereka mati, ada yang bakar mayat mereka. Ada yang pakai pakaian kod. Siapkan terus dengan kad kredit letak tepi. Macam-macam gaya pada mereka sebut. Tapi semua tu tipu dalam hidup. Mereka tahu, ni satu bentuk penipuan. Yang betul, kematian yang betul, yang sebenar, bagaimana? Matinya orang Islam. Matinya orang Islam ni, satu kematian yang sungguh-sungguh menghadap di hadapan Allah. Kerana orang Islam diajar, lepas pada mati, hidup balik. Orang kafir, lepas pada mati, jadi monyet, dia sebut. Jadi tikus di kalangan mereka. Jadi lembu. Yang jadi lembu nanya. Nah sebutnya. Yang gambaran pada mereka sebut. Ni gambaran orang kafir. Manakala Islam tak. Islam diajar. Lepas mati, kamu hidup. Hidup dan kamu akan disoal. Setiap amalan yang kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Didedahkan balik setiap apa yang kamu kerjakan di atas dunia dahulu. Ini sifat orang mukmin. Lepas tu orang kafir, dia tengok orang Islam. Sampai 30,000 orang masuk Islam. Bayangkan kematian dia menghidupkan orang yang masih lagi tak beriman. Kemudian hidup hati mereka yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita ni kematian yang menghidupkan dia panggil. Kematian yang orang kata macam mana mati boleh menghidupkan balik? Maknanya mati dia hidup orang lain, menyedarkan orang lain tentang mati dia tersebut. Kita hanya begitu dalam hidup kita. Dan kita ni Allah tunjukkan di Malaysia kita ni, bila Allah yarham Ustaz Fadil Nur meninggal dunia kan. Allah yarham Ustaz Fadil Nur. Pilot tu sendiri, pilot yang bawa jenazah tu nak hantar ke Kedah tu, dia kata awan mengiringi. Yang disebut dengan kapal terbang dia tu. Yang dibawa tu sendiri. Kemudian kita tengok Allah yarham Ustaz Harun Din. Walaupun dia meninggal dunia jauh, tapi semayang jenazah, solat jenazah gaib dia. Datang orang penuh masjid negeri tersebut. Yang diimamkan oleh cucu beliau tersebut kan. Kematian Allah yarham Tuanku Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Tengok manusia yang datang tersebut. Dalam keadaan manusia ni, dalam penuhnya manusia. Kerana apa dia? Kerana nak sebutnya gambaran kematian yang menghidupkan. Ini gambaran bagaimana taatnya manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala sampai demikian. Ana rasa tu sebab ana sendiri yang ngusung jenazah Allah yarham Ustaz Tok Guru Ni Abdul Aziz Nikmat ni. Rasa sangat bau wangi, nampak awan tu bergerak mengiringi jenazah tersebut. Walaupun daripada rumah beliau ke kubur tu lebih kurang 5 minit je kalau jalan biasa. Tapi waktu mana nak bawa jenazah dia tu, selama mana? 1.5 jam baru sampai. Ni jenazah ni bawa. Orang padat, ya Allah. Allah saja yang tahu. Kemudian nampak tu awan bergerak di atas.
di atas tu, bila turun jenazah Allah yarham Tok Guru tu, bau wangi daripada kubur tu. Semerbak bang. Kemudian berguguran bunga-bunga, pokok-pokok yang warna putih tu gugur saat mana turun jenazah tersebut. Nak sebutnya gambaran bagaimana Allah lebihkan pada beliau tersebut. Ni dipanggil waktu mana dia meninggal dunia tu datang semua. Dan orang kafir pun datang. Lim Guang Eng pun ada juga. Lim Guang Eng, Lim Kek Siang, yang jenis lim-lim ni datang. Waktu mana demikian. Duduk, tengok je jenazah. Nak sebutnya gambaran orang kafir pun datang. Yang musuh, yang tak bermusuh, semua datang dalam keadaan yang masing-masing tahu ni kesalehan seorang tersebut. Orang yang soleh dalam hidup. Ketika Sahal bin Abdullah As-Sawri radhiyallahu anhu meninggal dunia, orang menunggu jenazahnya dan dihadiri oleh manusia yang jumlahnya hanyalah Allah yang mengetahui. Apabila disebut Sahal bin Abdullah As-Sawri berlaku kesesakan dalam negeri, ada orang tua beragama Yahudi mendengarnya, maka dia keluar. Ketika mana melihat jenazah, dia menjerit dan berkata, "Adakah kamu semua melihat apa yang aku lihat?" Ada seorang tua Yahudi ni yang dia tengok saja jenazah tersebut, dia tengok, "Kamu nampak tak apa yang aku nampak?" tersebut. Kemudian orang bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Orang Yahudi itu menjawab, "Aku melihat satu golongan turun daripada langit dan mengusap jenazah itu." Aku tengok ada satu kelompok yang nampak. Ni dia panggil Allah buka hijab. Dia ada orang yang Allah buka hijab untuk jadikan pengajaran. Kalau kita tanya dia, "Tak nampak pun, saya tak nampak pun." Ni sebut orang tersebut nampak. Orang ni Allah bagi kelebihan yang tertentu untuk diri dia. Dulu kan kita pernah dengar Ustaz Kamal Syari kan. Dia sebut tengok mayat berubah jadi babi. Dia sebut. Bila tanya pada dia, "Saya nampak Ustaz, kelebat." Bila nampak, saya nampak mayat tu berubah jadi babi. Dia sebut. Tapi bila ditanya kepada orang ramai, "Kamu nampak?" Tak nampak. Orang lain tak nampak. Ada orang yang Allah buka hijab dia. Buka hijab dia tersebut. Ini maknanya, tu satu gambaran yang berlaku. Lalu kita pula, di saat tersebut ada orang kita marah pula. "Jangan sebut macam tu." Dia tak sebut pun siapa-siapa. Tapi dia nak sebut pengajaran. Sama juga dengan bila jenazah turun dalam kubur. Bila jenazah turun dalam kubur, ada orang nampak ular dalam kubur tersebut. Ada orang tak nampak. Yang tak nampak ni, Allah tutup hijab mata dia. Dalam hidup kita ni begitu. Kadang-kadang tengok, kala jengking, banyak kala jengking. Dia ada yang demikian. Allah bagi. Anak sendiri, anak sebut cerita pengamanannya. Bila anak pergi ke kubur, ada orang-orang tertentu, badan kita ni jadi menggigil. Kuku jadi getah. Getah kita ni. Bila jenazah dia turun tu letak dalam kubur. Tak pasal-pasal kita rasa betis kita ni kenapa menggeletar ni. Kita rasa menggeletar betis kita. Wallahu a'lam apa benda yang Allah nak cerita tentang orang. Kita tengok tu menyesakkan dada kadang-kadang. Allah kita rasa demikian. Baca doa. Sebab yang disebut banyak sangat kes-kes yang bila kita tengok dalam kubur, ada yang macam-macam gaya. Orang nak dikebumikan jenazah. Dah lah kebumi malam, gelap pekat. Tengah-tengah nak kebumi tu keluar dalam kubur tu. Air bukan jernih, air kotor keluar. Nak buat macam mana? Kebumi juga jenazah tu. Ada yang tengah-tengah baru nak kebumi jenazah, turun air hujan. Air hujan tu, rintik-rintik turun air hujan. Ni benda apa yang Allah nak bagi tu? Ni Allah sajalah yang tahu. Sebagaimana orang ni, Yahudi. Tapi dia nampak ada satu benda, malaikat yang sedang turun, sedang mengusap-ngusap jenazah tersebut. Dia kemudian memeluk Islam dan menjadi Muslim yang baik. Yahudi ni, bila tengok jenazah tersebut begitu, Allah masuk Islam dia. Jadi Muslim yang baik dalam hidup dia. Para hadis kan tanya orang-orang yang bukan Islam masuk Islam. Mesti banyak cerita. Kita yang dah Islam ni, tak banyaklah cerita. Kerana kita lahir daripada keturunan kita. Kalau kita tanya orang yang baru masuk Islam tu kan. Anda pernah berjumpa dengan seorang Sami Hindu yang dia masuk Islam. Sami Hindu tu masuk Islam tu.
Bila kita tanya, kenapa kamu masuk Islam? Dia kata, saya ustaz, saya masuk Islam. Saya jaga kuil. Saya jaga kuil. Kuil saya ni, dia sebut, kuil saya ni dalam cermin. Patung saya tu dalam cermin. Dia kata, cermin kemudian kedap. Tak ada siapa pun yang boleh masuk dalam tu. Dia kata, saya jaga yang ni. Siang malam saya jaga yang ni. Satu hari, saya bila kedengaran azan, dia kata tiba-tiba dalam kuil ini, dalam tempat yang disebut dengan berhala dia tu, dia kata ada katak yang melompat dalam tu. Katak yang melompat. Sami ni sebut. Saya termenung, dia kata. Lepas tu, lepas lama-lama, lepas pada sebut, hilang katak tu. Katak tu hilang. Demikian 2-3 kali. Saya tengok ada katak. Dengar je azan, keluar katak. Dalam kuil, dalam tempat yang menyebabkan saya rasa ni ada kaitan dengan azan yang dilaungkan ini. Akhirnya saya masuk Islam. Masuk Islam. Ya, ada orang yang cerita dia berbeza-beza dalam hidup ni. Ada orang yang dia meninggal dunia saat mana wangi. Dia meninggal dunia, masuk Islam. Dia kata keluarga dia masuk Islam. Keluarga dia tahu dia masuk Islam. Dia balik ditikam. Ditikam jasad dia. Digantung, kemudian ditikam. So, keluar balik. Dia kata tak nak. Kemudian, dia kekal meninggal dunia. Bila meninggal dunia, keluarga Hindu ni, dia nyambil yang disebut dengan jenazah tu, dikebumin cara Hindu. Tahu pada pejabat agama suruh gali balik. Lepas pada 40 hari. Gali balik tu, di Masjid Meru, cerita. Bila gali balik, jenazah tersebut, keluar lagi darah. 40 hari dah. Keluar darah tu, bau wangi semerbak. Nak sebutnya gambaran apa dia? Allah nak tunjuk. Dia tak pernah pun semayang lagi. Tak sempat semayang. Baru mengucap. Pergi pejabat agama mengucap balik, kena tikam. Keluarga dia tahu, dia masuk Islam. Tikam dia, mati dia. Mati syahid lah panggil. Tempat dia mudah je pada diri dia. Yang mandi jenazah tu cerita, tengah mandi tu ustaz, panas badan. Badan tu panas lagi. Rasa dah pergi gali tu berselut. Dengan selut. Dia tanam gitu je dia sebut. Kemudian lepas tu ambil jenazah tu, basuh. Tengah mandi jenazah tu, dah 40 hari dah. Bau wangi, darah mengalir keluar elok-elok. Nak sebutnya gambaran orang yang dijadikan oleh Allah. Kemudian lepas pada tu, keluarga dia masuk Islam. Keluarga dia masuk Islam pula. Kenapa? Kerana tahu peristiwa yang berlaku ini sendiri. Kematian yang menghidupkan orang lain. Ada yang berkata Kaabah itu tidak pernah sepi daripada orang yang tawaf kecuali ketika Al-Mughirah bin Al-Hakim meninggal dunia. Bila Al-Mughirah bin Hakim meninggal dunia, ketika itu Kaabah sepi kerana manusia berkumpul untuk mengharapkan keberkatan dengan jenazah dan mahu mensolatkan jenazah Al-Hakim, Al-Mughirah bin Al-Hakim ini sendiri. Ini orang-orang yang salih ni. Ada juga jenazah yang salih yang berjalan diiringi oleh burung. Di antaranya Abu Fadl Zunnun Al-Misri dan Abu Ibrahim Al-Muzani, menganut fahaman Syafi'i. Peristiwa ini itu nyata disampaikan oleh Abu Muhammad Abdul Haq dalam Al-Aqibah, dalam kitab yang cerita tentang perkara demikian. Maknanya apa dia? Ada orang yang bila dia meninggal dunia, burung yang mengiringi. Burung yang mengiringi jenazah mereka. Ini nak sebutnya kelebihan di antaranya Zunnun Al-Misri dan sebagainya. Macam kita kan, kadang-kadang rumah kita pelik, ada seekor lalat. Lalat ni entah datang daripada mana kita sebut. Kat dapur rumah kita kan, ataupun dalam bilik kita. Kadang-kadang kita halang-halang keluar, ada lagi lalat. Datang daripada mana? Ni lalat dia panggil. Ni di antara tanda-tanda sihir dia panggil, yang berlaku dalam rumah tangga seorang. Lalat ataupun belalang yang biasa terjadi. Kadang-kadang burung tak pasal-pasal rempuh rumah kita. Burung tu kami kazi lah, senang ceritanya. Kami kazi. Kadang-kadang kita dekat rumah kita tu, dengar pum tu, kita tengok burung jatuh lah. Mati dah. Ada benda apa tu? Ni ulama-ulama kata di antara tanda-tanda sihir yang sedang berlaku dalam rumah tangga masing-masing. Tapi burung waktu mana mengiringi yang disebut dengan jenazah, tanda-tanda apa? Ahli syurga Allah. Ahli syurga Allah. Bila kita meninggal dunia, awan mengiringi, kemudian burung mengiringi, hujan yang turun. Turun tu dalam keadaan, turun tu bukan hujan turun lebat, selebat-lebatnya tidak, tapi
hujan turun tu dalam keadaan nak menunjukkan bagaimana alam ini menangis dengan kematian kita. Tanda apa dia? Tanda ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang demikian. Terberhenti setakat ni lah, kita sambung pada akan datang nanti. Kriteria penghuni syurga dan ahli neraka tersebut. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Maklumkan tentang misi Cakna Dapur ini, kita sedang mendapatkan, kita sedang mengagih-agihkan bantuan makanan-makanan kita bagi pada ni. Berlaku pula PKPD yang baru ni pula. Lalu kita agih-agihkan nasi bungkus, kemudian kita agihkan lauk-lauk kepada masyarakat yang bersusahan, yang kesusahan di kalangan mereka. Jadi saya harap supaya tuan-tuan yang ada dana, tuan-tuan yang ada rezeki sikit, pakak-pakak infak dalam nombor akaun Matan Center tu. Kemudian tuan-tuan maklum terus kepada talian 013 906 1204. Maklumat untuk kita nak agihkan bahagian-bahagian keuangan ini sendiri, insya-Allah. Kemudian jangan lupa terhadap kitab yang saya sentiasa ulang, jadikan kematian kita husnul khatimah. Ini kitab yang penting sangat, dan juga kitab persiapan menjelang kematian. Macam mana kita nak lakukan dalam hidup kita bila kita dekat nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua ini dapat manfaat pada diri kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معارك لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه
وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله